Baik, kita mulakan kuliah akidah pada malam ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al kiram ashab rizam syadallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qadiruhu syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala azan nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innamaa yatadzakkaru ulul albab. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan, saya diberikan pahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intiba wa bifaratu istifadah wa masa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Mati silakan Hadir Imam kita silakan tampilan. Kemudian pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan siap, tuan haji, tuan hajat, sidang jemaah muslimin muslimat yang Allah taala. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah taala kita selagi terpaksa malam ini. Malam ini kira malam terakhir lah sebelum Ramadan ni. InsyaAllah lagi kita akan menyambut Ramadan. Dan kajian kita biasa cuti lah, mereka ada cepetan. Itulah ialah tak ada kita cuti lepas raya dah, insyaAllah sama semua. Baik, kita sambung kitab kita Aqidatul Najin fi ilmu usuluddin. Surah apa tu? 8
82. Dan mustaghna. Mustaghna itu ayat yang bersifat dengan kaya, betul? Baik. Ini masih lagi perbincangan berkenaan kalimat ilahun. Kalimat ilahun. Rumi itu apa? Rumi. Tak jumpa? Hah? 220. Baik. Kita roastan sikit je. Bermula ilahun, ilah. Ilah, la ilaha illallah kan, kata ilahun. Itu kalimat bahasa Arab. Ya, bahasa Arab lah, takkan bahasa Melayu pula kan. Dan maknanya dengan bahasa Melayu, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Makna ilahun, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maknanya kalau Tuhan yang lain itu tak boleh kita istilahkan sebagai ilahun. Patung berhala kan, patung berhala tak boleh kita katakan ilahun. Guna istilah lain lah. Jadi ilahun ni hanya untuk Tuhan yang disembah dengan yang sebenar. Kalau yang lain itu biasanya asnam, ta'budul asnam, mereka menyembah patung berhala kan. Ta'budul asnam, alif fa nun mim, asnam, patung berhala lah. Tapi tak boleh kita katakan sebagai ilah, ilahun. Atau Rabb, boleh kita katakan Rabb. Dan madrulnya itu zat yang bersifat dengan 9 sifat kamalan. Madrul ni penunjuk lah, ataupun benda yang ditunjuk, madrul. Dal madrul, dan ni penunjuk, madrul yang ditunjuk. Dan madrulnya itu ialah zat yang bersifat dengan 9 sifat kamalan, sifat kesempurnaan yang ada Allah Ta'ala. Sifat sempurna ni Allah Ta'ala ni, kamalan ni banyak, tidak terkena, tidak la hansiru, la yang masiru, mana tidak terbatas. Sifat kamalan Allah Ta'ala itu la yang hasiru saja. Kalau sebut dalam kita kata mata solusi tidak terbatas. Tapi yang wajib itu 20 lah. Wajib 20. 20 itu pun ramai yang tak hafal kan. Tak faham maknanya. Maka kemudian dipakaikan pada mustaghna. Mustaghna ataupun ma'bud. Termasuk mustaghna, dan mustaghna itu zat yang bersifat dengan kaya. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan kaya, wani, kaya. Tidak ada yang berkaya selain Allah Ta'ala. Kita manusia ni kaya juga. Kaya yang bertempat kan. Kaya idafi. Kaya fikir Allah Ta'ala. Waniun, kaya. Kita ni kaya juga, tapi masih lagi terhajat pada orang lain. Dan makna ma'bud itu zat yang bersifat dengan disembah. Ma'bud. La ma'bud illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah Ta'ala. Zat yang bersifat dengan yang disembah. Maka inilah istilah alinahu yang mensyarahkan mereka itu akan ilmu Arab. Nahu tu kan. Nahu ialah ilmu tata bahasa. Kalau kita nak faham Quran, kena belajar ilmu nahu, ilmu saraf, tasrif, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ana, fa'atuma, fa'atum, fa'ati, fa'atuma, fa'atuna, fa'atu, fa'ana kan. Itu ilmu tasrif, saraf. Ilmu nahu tu lah ilmu yang membicarakan tengah kalimat dan ujung kalimat. Tengah dan ujung. Tengah, ujung dan baris sesuatu kataan lah. Contohnya daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukulkan si Umar. Jadi daraba itu fi'il madi, perbuatan dalam berlaku. Zaid adalah fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Amrun, Umar, Amran.
Amran maknanya mampu lebih. Yang kena pukul. Dia dah katakan ilmu nahu. Ilmu nahu ni awal yang kita kena tahu ialah kalimat. Isim, pembagian kalimat, isim, fi'il, haraf dan sebagainya. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu haraf. Apa tanda isim, apa tanda fi'il, apa tanda huruf. Itu semua bincang dalam ilmu nahu. Tak tahu banyak. Macam tak tahu. Baik. Dan lafaz ilahun itu daripada kalam Arab. Adapun kata setengah orang yang mendakwa dirinya itu alim, yang berkata ia bahawa ilahun itu bukan makna Tuhan dengan bahasa Arab, dan hanya sahaja makna ilahun itu yang kaya, maka jangan engkau hiraukan bicaranya. Jadi kalau ada orang dakwa lah, dia kata dia alim, dia ni pakar ilmu nahu, ilmu bahasa Arab dan sebagainya, dia mendakwa ilahun itu bukan Tuhan kata. Ilahun itu bukan makna Tuhan dengan bahasa Melayu. Tak tahu lah apa makna yang dia letak, tapi dia kata bukan Tuhan. Dan hanya sahaja makna ilahun itu yang kaya. Dia kata hanya yang kaya sahaja. Sedangkan ilahun itu makna Tuhan yang layak disembah, yang bersifat dengan kaya, yang layak disembah. Jadi ilahun itu dia bagi dua, mughni, al-mustaghna dan juga ma'bud. Jadi ilahun itu ada dua makna, al-mustaghna, al-ma'bud macam di atas tadi. Baik. Maka janganlah kau hiraukan bicaranya. So, jangan berhiraukan, biarlah. Dan jangan kau dengarkan katanya orang yang mendakwa alim tadi, kerana dia tiada mengetahui bahasa Arab. Dia tak tahu bahasa Arab, dia menghantaram kan. Menyentam ya, letak mana seperti dia je kan. So belajar tak nak belajar, semua tak nak ngaji. Sebab apa? Sebab dia rasa dia dah alim, dah tahu semua serba, tak payah belajar lagi lah. Dan jangan kau dengarkan katanya, kerana dia tidak mengetahui bahasa Arab, dan tiada ia mengetahui bahasa Melayu. Nampak? Bahasa Arab pun tak tahu. Bahasa Melayu pun tak tahu dia. Dia kata penulis lah, para kitab ini. Kerana erti yang itu dengan bahasa Melayu zat, dan erti kaya itu sifat. Kerana erti yang itu dengan bahasa Melayu zat dan erti kaya itu sifat, maka naklah kau kembalikan kepada bicara yang dahulu itu dua, pada mana di atas, dan betapa ia menyalahi daripada yang sebenarnya. Dan jadilah ia tiada mengetahui akan barang yang dikatanya. Inilah ahwal maknanya kelakuan kebanyakan daripada orang Jawi yang mendakwa dirinya alim. Subhanallah. Orang yang mengetahui dirinya alim padahal dia bersangatan jahil. Namanya itu. Banyak yang mendakwa dia alim, dia pakar, tahu tu dan sebagainya, tapi tak tahu apa pun. Ngaji bergadang tak habis. Tak ikut pengajian. Tak kisahlah dia mengaji kat mana, tapi kena mengaji habis lah. Ini mengaji pondok, kata mengaji pondok, tapi tak tahu mengaji ke tak mengaji. Bila balik, saya baca kitab tak kerti pula. Ada yang kadang mendakwa pergi ke Mesir, mengaji ke Mesir, Jordan, mengaji ke Maghribi. Balik orang dakwa dia alim, tapi kat sana dia tak mengaji pun. Pergi melancong yang dia. Orang mengaji ikut kelas, dia tak ikut kelas. Kalau nak mengaji betul-betul lah. Betul lah kelas. Kota laki lah. Kota laki lah dengan tebu betul-betul kan. Ngajilah kitab habis. Daripada kulit-kulit. Ini baru sekat jalan dah habis. Tenang ngaji dah. Pergi melancong sana untuk sini. Tak ada alim lah. Baik, kemudian ketahui olehmu hai talib. Talib makna penuntut.
bahwasanya orang yang mengamalkan ilmunya lagi kerana Allah semata-mata seperti kasatnya kerana hendak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu alim supaya sah i'tikad dan ibadah, maka ialah yang terlebih martabat padanya Allah Ta'ala. Seperti sabda Nabi SAW, fadlul alim alal abid kal fadli ala ummati. Bermula kelebihan orang alim atau orang abid yang tiada ilmu itu seperti kelebihan aku dengan atas umatku. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketahui olehmu oleh talib. Talib ni kita lah. Kita mengaji ni lah. Kita mengaji berguru petalaki kan. Ngaji daripada kulit ke kulit. Mana banyaklah ilmu kita belajar. Tak adalah menumpukan satu ilmu je. Pada kadang-kadang menumpukan satu ilmu saja. Ilmu lain tak mengaji. Dia hanya menumpukan contohnya Abu Dakwah. Tapi dalam fiqh tak nak belajar, tak nak mengaji. Fiqh tak nak belajar, akidah pun tak nak belajar, ilmu bahasa Arab pun tak nak belajar, tasawuf pun tak nak belajar. Hanya menumpukan dalam dakwah saja. Sedangkan ilmu Islam ni luas. Kita ada usul fiqh, ada usul tafsir, kita ada mustalah hadis, kita ada ilmu faraid, kita ada ilmu falak, banyak ilmu-ilmu Islam ni. So kita kena mengajilah, belajar. Ada masa berdakwah, ada masa mengaji, belajar. Gitu. Dan kita kasat mengaji tadi, belajar tadi bukan untuk berdebat. Orang mengaji semata-mata nak berdebat. Semata-mata nak dia nak nampak dia ni hebat, dia ni bagus. Dia ni warak, tapi tak ada apa pun. Song. Gitu. Baik. Jadi ketahuimu hai talib mana penuntut ilmu, bahwasanya orang yang mengamalkan ilmunya lagi kerana Allah Ta'ala semata-mata seperti kasat dia kerana hendak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu, supaya apa? Supaya sah i'tikad dia, akidah dia supaya betul, ibadah dia kena betul, maka ialah yang terlebih martabat pada Allah SWT. Seperti sabda Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala ummati. Kelebihan orang alim atau orang yang abid, orang abid ini orang-orang yang menumpukan dengan ibadah semata-mata, yang tiada alim, seperti kelebihan aku atas umatku, kata Rasulullah SAW. Dan murad dengan alim, murad masuk dah. Maksud dengan alim pada sabda Nabi SAW itu yaitu alim yang mengamalkan ilmunya dengan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil sabdanya Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ialah pewaris para nabi. Ulama itu ialah pewaris para nabi. Okay? Artinya ulama itu mewarisnya mereka itu akan anbiya, akan para nabi. Yang ini tiada dibilangkan alim melainkan alim yang mengambil pusaka daripada anbiya. Alim yang mengambil pusaka daripada para anbiya. Tapi dah anbiya dah meninggal, macam mana? Nabi-nabi Rasul dah tak ada. So, macam mana kita nak ambil? Kita ambil daripada tok guru lah. Ada ulama. Betul. Ulama, para asatizah, para ustaz, para masyayikh, orang-orang yang Allah Ta'ala bagikan ilmu ini, dengan mereka lah kita bertalaki, berguru, bukan saja berguru, malah semua tempat tu berkhidmat dengan guru. Kalau tuan-tuan mengaji pondok, dia bukan sahaja berguru, berkhidmat dengan tubuh lagi, berkhidmat dengan tubuh. Apa yang tubuh buat, buatlah. Tubuh angkat barang, angkatlah barang. Tubuh suruh orang kata pergi kedai, pergilah kedai. Tubuh suruh jadi pemandu, tubuh nak pergi ceramah kat luar, jadilah pemandu. Anda berkhidmatlah dengan tubuh tadi. Bukan saja belajar, malah beriman dengan tu. Kalau tubuh ada sawah, usaha kalau sawah dia,
Batu dia usahakan sawah. Apalagi kalau sawah dia banyak pula, luas sawah dia kan. Jadi mengharapkan daripada anak murid dia, bantu dia kan, tanam padi, lepas tu jaga padi dia, lepas tu dalam masak, tuai padi dia kan. Khidmat dengan tubuh. Kelebihannya lagi besar lah berbanding kita hanya sekadar belajar. Hanya kalau tuan-tuan ni hanya sekadar belajar je. Macam saya belajar di masjid, tuan-tuan hanya belajar. Tuan-tuan tidak beriman dengan saya kan. Tuan-tuan tak beriman dengan saya. Ustaz lain pun hanya sekadar datang mengajar, tidak ada beriman. Tuan-tuan tidak beriman dengan orang yang tuan-tuan belajar. Jadi belajar kalau di pondok, di pesantren dan di daya ataupun zawiyah. Maksudnya zawiyah kan. Itu lain lah. Mana berkhidmat, bukan saja belajar, berkhidmat dengan tu. Apa yang tu buat? So buat, kita buat. Bantu. Baik. Jadi kalau Nabi dah wafat, kita berguru dengan para ulama. Dan murad mengambil pusaka akan Nabi itu, iaitu mengambil ilmu itu kerana hendak diamalkan dia. Nampak? Kita ambil ilmu itu untuk amalkan. Bukan kita nak tunjuk-tunjuk ke orang, action ke orang, belagak kan. Dan hendak mengajar orang jahil dengan dia. Dan dengan demikian itulah dinamakan dia dengan membaik oleh mereka itu akan agama dan memsakakan ilmu itu daripada anbiya. Adapun orang yang alim, adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya atau dituntut ilmu itu bukan kerana Allah Ta'ala, seperti kasat akan bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang semasa dengan dia, dan supaya cenderung muka manusia kepadanya, dan supaya menghimpunkan kekayaan dunia, maka bukan dia mengambil pusaka daripada anbiya. Dia bukan mengambil pusaka daripada anbiya. Semata-mata kasat tu nak sono-sono, bermegah-megah kan. Dan supaya dia ni label dia atas. Dan supaya orang hormat dengan dia, orang tunduk dengan dia, orang tabik dengan dia kan. Supaya orang cium tangan dia kan. Salam tu orang cium dengan dia, tapi tak ada apa pun kan. Dan supaya cenderung muka manusia kepadanya. Sampai itu nakkan kedudukan, pangkat. Ini bukan tentang dinamakan sebagai mengambil pusaka daripada anbiya. Kalau dikekal, kalau kasat dia tu, niat dia tu kekal macam tu, tidak akan ada apa lah, kosong lah macam tu. Besok akhirat so kosong, tak ada apa. Orang menuai hasil pahala, kita kosong, tak ada menuai hasil pahala. Tetapi ia mengusahakan meruntuhkan agama dan membinasakan dirinya sendiri. Ini orang macam ni namanya orang meruntuhkan agama. Itu yang kadang-kadang banyak fitnah berlaku tu hari zaman. Ustaz tu, ustaz ni ada masalah, ustaz ni kata cabul. Perempuan cabul tu lah, apa benda lah kan. Masalah lah. Dia akan memburukkan nama para ulama, orang-orang alim dan sebagainya kan. Baik. Dan sebab besar martabat orang alim itu pada Allah Ta'ala dan pada dunianya itu, maka jadilah kebanyakan daripada manusia yang jahil mendakwa dirinya alim. Seperti kata Syekh Abdullah Syansuri Allah Ta'ala dalam kitabnya Syarah Nizam Ar-Rahibiyah. Apa dia kata? Wa kafa bil ilmi syarafat anna kulla ahadin yadda'ihi wa bil jahli kubhan anna kulla ahadin yunkiru. Artinya, dan membadalah ilmu itu kemuliaan bahawa tiap-tiap seorang itu mendakwa dirinya berilmu, dan membadalah jahil itu kecelakaan bahawa tiap-tiap seorang itu ingat dia akan dirinya daripada jahil. Ini benci dia jikalau dibangsakan orang dia itu jahil. Benci dia, marah dia ke orang kalau orang kata dia jahil, marah dia. Dia cepat cepat ni angin aja. Macam kata dia jahil dia ni angin marah.
Sedangkan dia tahu dia memang jahil, tak mengaji. Tak nak guru, tak nak kata, yalah, dia dah menganggap diri dia pandai, susahlah dia tu. Baik. Faedah satu faedah. Ini satu faedah pada menyatakan kelebihan ilmu. Dua ayat daripada Dailami rahimahullah taala, daripada Ibnu Umar akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bagi orang alim itu pada hari kiamat, syafaatkan oleh kamu akan muridmu, dan jikalau sampai bilangan seperti bintang di langit sekalipun, masya-Allah. Jadi satu hadis daripada Dailami, dikatakan bagi orang alim itu pada hari kiamat, syafaatkan oleh kamu akan muridmu. Siapa murid kamu? Siapa yang pernah berguru dengan kamu kan? Tapi dengan syarat orang alim itu terlepaslah daripada azab neraka. Orang alim tak terlepas azab neraka, macam mana nak bagi syafaat dengan yang murid dia? Mestilah dia dulu selamat kan? Mestilah orang alim itu selamat dulu daripada azab Allah Ta'ala, kau bagi syafaat. Kalau dia pun tak selamat, kan nak bagi syafaat. Ni yang selamatlah. Bagi alim yang selamat, an-najah, mana selamat, pada kiamat dikatakan kepada dia, syafaatkan oleh kamu akan muridmu. Jikalau sampai bilangan seperti bintang di langit sekalipun, walaupun banyak sekalipun jumlah anak murid kau, bagilah syafaat. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar pula, Malik bin Dinar, nama sebenar Malik bin Dinar Al-Basri. Al-Basri, Malik bin Dinar Al-Basri. Okey. Radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Barang siapa menolong ia akan orang yang menuntut ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala suratnya dengan tangan kanan. Dan siapa menolong akan orang menuntut ilmu, tentang orang menuntut ilmu kan, punya ada orang lain bantu tuan. Contohnya, tuan tak ada kitab ke? Tak ada. Tak apa, saya bantu, saya belikan kitab kan. Saya nak bagi, tak sempat, sibuk. Tak apalah, saya belikan sponsor lah kitab. Ataupun bagilah sponsor apa-apa, makan ke minum ke kan. Habis mengaji, makan minum. Orang ngaji tak ada makan minum kan. Dulu adalah makan minum, makan ngaji. Itu dah tak ada dah. Tak tahulah sebab apa. Barang siapa menolong ia akan orang menuntut ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala suratnya dengan tangan kanannya. Dan barang siapa kasih ia akan orang menuntut ilmu, sesungguhnya kasih ia akan anbiya. Siapa yang kasih orang menuntut ilmu ni, hormat orang menuntut ilmu, tidak ganggu, tak kacau untuk ilmu. Ni kadang-kadang dia itu ilmu dengan lain tu cerita kat belakang. Lain kat cerita kat luar sana tu. Lepas tu mengganggu orang yang mengaji. Jadi dia tak kasih lah orang untuk ilmu. Dia hanya mementingkan diri sendiri kan. Jadi kita kena kasih. Barang siapa kasih akan orang untuk ilmu, sesungguhnya kasih dia akan anbiya, para nabi. Kalau dia tak suka untuk ilmu, mana tak kasih para anbiya. Teranglah sebelum kitab ni. Dan barang siapa kasih dia akan anbiya, adalah ia sertanya dalam syurga. Serta dalam syurga. Dan barang siapa benci dia akan orang menuntut ilmu, maka sebenarnya benci dia akan anbiya, maka balasannya neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. So kita kena kasih pada orang yang mengaji ilmu, menghormati ilmu, kan? Mudah-mudahan sekurang-kurangnya besok, kita tak adalah orang kata gelap tak apa-apa, Allah Ta'ala bantu kita terhadap besok insya-Allah dengan ilmu yang kita belajar. Dan bahasanya bagi talibul ilmi, bagi orang berilmu itu syafaat seumpama syafaat anbiya. Dan baginya pada surga Jannatul Firdaus 10,000 mahligai, masya-Allah.
10,000 malaikat kan? Adakah hadis yang masyarakat ada mata dia? Ada mata dia bahasa Arab. Dalam kitab saya disebutkan mata dia bahasa Arab semua. Dalam bahasa Arab tu lah mata kaki dia disebut. Jadi siapa yang minta ilmu, baginya pada syurga Jannatul Firdaus 10,000 malaikat. 10,000 malaikat kan? Satu malaikat pun tak larat. Nak jalan dalam tu 10,000 kan? Dan pada syurga Jannatul Khuldi 100,000 dusun daripada Nur. Dalam Jannatul Khuldi dia pula ada 100,000 dusun daripada cahaya. Dan pada syurga Jannatul Ma'wa 30,000 darjat daripada yakut yang merah. 30,000 darjat kedudukan dia. Yang tadi daripada yakut yang merah, mungkin kedudukan lah, tempat tinggal lah itu, maksudnya tempat tinggal dia. Dan baginya daripada tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan dalam ilmu itu, dibalaskan anak bidadari sebilang bintang langit dunia dan sebilang-bilang malaikat. Masya Allah. Jadi apa yang tuan keluarkan duit tuan, masa tuan ni dia minta tak balas besar akhirat. Belanja keluarkan duit ni, lampu ni ke bil lampu, bil aircon lagi kan, keluar juga ni kan, nak bayar bil tu gini dan sebagainya. Kipas pun banyak, pasang kipas, aircon pasang, lampu lagi macam tu. Bayaran lagi nak bayar ustaz mengajar, betul? Ini semua besar akan dibalas Allah Ta'ala lah. Tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan dalam ilmu itu dibalaskan anak menjadi sebilang-bilang bintang di langit dunia dan sebilang-bilang malaikat. Jadi tahu dia apa lah. Dan barang siapa berjabat tangan dengan orang berilmu, dan saya diharapkan Allah Ta'ala jasadnya daripada api neraka. Masya Allah. Barang siapa berjabat tangan orang berilmu. Jadi tuan-tuan, ilmu kan, oleh berjabat tangan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan berjabat tangan tuan. Besar pada ilmu. Apalagi kalau memang kita ni mengaji di pondok pesantren, di universiti kan, tak salah kat mana penting belajar. Yang formal tak formal kan. Dan siapa menolong akan orang berilmu, disuratkan Allah Ta'ala baginya akan kelepasan daripada api neraka. Saya kena bantu lah. Ketahui olehmu bahasanya orang berilmu itu apabila mati diampunkan oleh Allah Ta'ala bagi orang hadir jenazahnya. Diampunkan Allah Ta'ala bagi orang hadir jenazah yang berilmu tadi. Dan ketahui olehmu bahasanya hilang ulama itu hilang ilmu. Ini kelebihan ulama. Jadi kalau ulama itu meninggal dunia, orang alim ni tak dihormati, dipelekeh kan, ada guru dia, ada kitab dia, kat rumah dia ada kitab-kitab, banyak kitab dia bersusun. Kita kat rumah pun tak ada apa, yang ada kat rumah pegang mangkuk je kan, pegang mangkuk je kat rumah. Kitab, hamalan kitab pun tak ada kan. Siapa kita nak bantu kan? Belilah kitab. Taklah rumah ke ada masa kita lapang baca lah. Kan gitu. Tak faham tanyalah ustaz. Gitu. Jadi kata ulama, hilang ulama, bila hilang ulama hilang ilmu. Sebab apa tu? Bila ulama meninggal, pada asatizah tubuh meninggal, dia akan bawa ilmu sekali. Bawa sekali masuk dalam alam razak. Yang tinggal tu ialah apa yang dia dah ajar pada anak murid dia begitu. Dan barang siapa menyakiti orang talibul ilmi, dilaknat oleh Allah Ta'ala akan dia. Barang siapa menyakiti orang talibul ilmi, orang ilmu ini, kisahlah ilmu tu budak-budak ke, remaja ke, orang dewasa ke, orang tua kan. Orang tua pun ada juga mengaji, bukan muda je. Orang nak pencen pun ngaji juga. Asal nama kata talibul ilmi, asal nama kata penuntut ilmu.
Siapa menyakiti betul ilmu, dilaknat Allah Ta'ala akan dia. Dilaknat malaikat akan dia. Dan berjumpa ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan iaitu atasnya marah Allah Ta'ala. Atasnya marah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Ketahui ilmu bahawa para siapa menolongkan orang berilmu dengan 1 dirham, menyukakan akan dia oleh malaikat tatkala hendak keluar nyawanya dengan syurga, dan dibukakan pintu daripada nur pada kuburnya. Ini barang siapa menolong orang berilmu walaupun 1 dirham, dibantulah untuk ilmu rian. Anak-anak kita mengaji di mana-mana, Mesir, Jordan, mana-mana ilmu. Yang penting dia mengajilah. Jangan orang kata pergi sana tapi tak mengaji. Duit api macam tu kita sponsor tapi tak mengaji. Balik tak ada apa. Okay? Jadi kalau dia betul-betul fokus mengaji, 1 dirham yang kita infakkan tadi, kan, insya-Allah akan dibalas Allah Taala kebaikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-ilmi liya'mala bihi wa yu'allimahu ghayrahu kana khairan lahu min 500 rakatin raka'ah." Artinya barang siapa belajar 1 bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan dia hendak mengajar akan orang lain, adalah ia lebih baik daripada sembahyang 500 rakaat yang dirukukkan dia. Masya Allah. Barang siapa belajar 1 bab, 1 bab dia belajar malam ni, 1 bab kan, 1 bab. Dia ada bab, dia ada kitab, dia ada note, dia ada fasal, ada huruf, macam-macam silah lah. Hazal kitab, ini merupakan 1 kitab. Hazal bab, ini merupakan 1 bab. Hazal fasal, ini merupakan 1 fasal. Hazal note, ini merupakan 1 note, cabang. Hazal tambih, ini merupakan 1 peringatan, tambih. Dia ada banyaklah sila-sila dalam kitab ni. Dia ada yang untuk yang kecil, pembahasan kecil, ada pembahasan yang besar. Hazal masalah, hazil masalah, ini merupakan 1 masalah. Itu cerita tentang masalah ya. Masalah dikatakan orang, masalah tu kemudian dan dijawab di bawah kan. Baik. Jadi barang siapa belajar 1 bab, 1 bab, iaitu bab pegang, bab wudu, bab wudu, bab solat, bab puasa. Dia dekat bab puasa ni, bab puasa. Dia belajar 1 bab daripada ilmu tadi, supaya diamalkan dengan dia dan dia hendak mengajar orang lain, adalah dia lebih baik daripada sembahyang 500 rakaat yang dirukuknya. Dan pada satu riwayat, "Man ta'allama baban min al-ilmi liya'mala bihi wa yu'allimahu ghayrahu kana khairan lahu min 1000 rakatin raka'ah." Barang siapa belajar 1 bab daripada ilmu supaya hendak beramal ia dengan dia dan mengajar dia akan yang lain, adalah dia lebih baik baginya daripada 1000 rakaat sembahyang yang dirukuknya dengan dia. Masya-Allah. Dan cerita daripada Anas radhiyallahu ta'ala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ lah. Kata ada apa kenduri lah malam ni. Jadi tanda situlah. Dan cetera ni mana cerita lah. Cetera daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tangguhkan kuliah kita untuk hari ini dan kita tawakuf lah untuk Ramadan. Tawakuf, rehat. Tapi tarawih macam biasa lah kan. Tarawih mungkin ada qiyamul lail, mungkin ada kata tasirah Ramadan lah, macam lah. Ambang Ramadan. Jadi kita lepas raya lah insyaAllah. Kalau izin Allah Ta'ala bersama lagi insyaAllah. Ada soalan tak? Kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya. Saat ini ada pakai
orang Nabi, jangan itu orang Islam. Itu anda tahulah mula ni Nabi ni kan. Ada orang kata keturunan Nabi, ada kata bukan. Sebab dia ni dua apa? Dua warga negara. Dia ada dua negara. Perancis dengan Algeria, kan? Perancis dengan Algeria. Tak tahu sebab ada orang kata, ya, orang kata tak ada bukti. Kedutaan kata tak ada bukti. Kedutaan Maghrib ni tak ada bukti ni. Tak tahulah, Allah alam lah. Kan? Semua kita orang ni kadang kita ni fanatik. So dah dia pergi ke Madinah ke macam mana? Macam mana sambutan orang Madinah? Kalau dia ni betul-betul lah pada nasab keturunan daripada Nabi SAW, so lagi Madinah, Mekah. So tengoklah macam mana sambutan orang Mekah, Madinah macam dia, pada dia. Kat situ kita nampak lah. Kalau dia betul-betul orang keturunan nasab Nabi, betul lah orang Madinah akan memuliakan dia, Mekah memuliakan dia. Kita tak nampak pun sebenarnya dia mendakwa macam tu lah. Keturunan nasab Rasulullah. Siapa dia boleh mendakwa keturunan Nabi kan? Tapi macam mana kita nak buktikan tu keturunan Nabi tu? Okay? Allah alam. Dia ada bagi tazkirah ke? Ada bagi tazkirah? Belaka lah, ada bagi tazkirah lah. Tak tahu lah siapa tak ada dengar tazkirah dia. Tak ada pula dengar dia bagi tazkirah. Tak ada kan? Tak ada, hanya macam tu, macam tu lah. Kalau dia bagi tazkirah ke waktu tafsirah atau sebagainya, mungkin kita dengar rakam apa yang dia cakap. Banyak ayat Quran yang dia hafal. Dia ni hafiz Quran ke tidak? Kemudian berapa banyak hadis yang dia hafal? Kan? Berapa ribu hadis yang dia hafal? Kalau keturunan Nabi, mestilah orang yang tidak pun hafal Quran. Kan? Lepas tu kitab-kitab mukhabar ni, Imam Mazhab semua dah hafal, mentahqiqkan semua kitab-kitab ulama. Macam tu kan? Orang kita kata, oh dia ni keturunan Nabi ya, hebat lah. Dari segi ucap-ucap ke, balaghah dan mantik, ayat, ma'ani, ma'aruf, macam-macam yang boleh kita boleh respect bagi keturunan Nabi. Kita tanyalah, pergilah jumpa dia, tanya masalah hukum. Apa dia boleh jawab? Kan? Tanya masalah hukum pada dia. Boleh tak dia jawab? Kalau tak dia jawab, macam mana kita nak katakan keturunan Nabi? Sekadar keturunan apa? Tidak tahu Allah alam. Pergilah guru dengan dia, tanya dia masalah hukum. Dalam mazhab ni, masalah pandangan dia tentang masalah ni, tentang mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, pandangan dia masalah ni, begitu. Sajalah. Kalau dia menjawab dengan berbagai hujah, kan? Ilmu dia, kan? Tafsir dia dan sebagainya. Apa tafsir yang dia tulis? Mungkin ada tafsir, tak tafsir dia tulis ke apa tafsir dia tulis. Tak ada tafsir apa benda yang dia tulis berbuat. Kan? Kalau ada tafsir, paling tidak pun tafsir Badawi ke, di atas Badawi, tafsir Muqassir ke, kan? Tafsir Tabari ke, tak tafsir banyak. Apa tak tafsir dia tulis? Kita hadis apa? Dia ada syarahkan kita hadis ke? Apa kita hadis yang disyarahkan? Kalau Ibnu Hajar itu adalah Ibnu Hajar pun syarahkan kitab Sahih Bukhari. Kan contohnya kitab Fathul Bari, Umdatul Qari, syarah Fathul Bari, ada kitab-kitab. Mana ada benda lah yang boleh kita pegang ke situ. Ni tak ada kitab pun yang dia tulis. Apa kitab yang dia tulis? Ada tunjuk orang betul dia tunjukkan kitab dia tulis. Tak ada kitab, kita je yang lebih-lebih sangat. Kan, fanatik sangat kan itu. Nampak macam oh dia baca muka bercahaya sikit, oh ni keturunan Nabi. Kan?
siapa tak nak komen banyak. Tak ada nak komen. Okay, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina syarrika wa ma'alam taqabbala. Wa rizqana halalan mubarakatan katsira wa siyana fadai alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa qana ma'rifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu minkum.